Ubur tu maksudnya melintasi, melebihi. Darah nifas yang melebihi 60 hari hukumnya seperti seperti melebihinya haid pada sebanyak-banyak. maknanya dalam bab nifas, apabila darah melebihi 60 hari, ia dikira mustahadah nifas. Seperti mana sekiranya darah haid melebihi 15 hari, dihukum sebagai mustahadah tapi dalam bab haid. Untuk risalah mustahadah nifas, terdapat risalah berasingan yang ditulis oleh Pak Kiai, boleh dapatkan risalah khas berkaitan dengan mustahadah nufasa, orang yang nifas. Untuk mengetahui hukum hakam berkaitan dengan mustahadah nifas, perlu memahami dengan baik hukum hakam berkaitan dengan mustahadah haid. Duduk. Kalau kamu faham konsep haid yang kita pelajari ini, maka akan faham dalam bab nifas. Ada berbaki satu lagi kisim yang belum diterangkan, iaitu mu'tadah dzakirah lil'adati qadran wa waqtan. Perempuan mu'tadah yang mengingati mu'tadah ghairu mumayyizah, dzakirah lil'adati qadran wa waqtan. Perempuan mustahadah ghairu mumayyizah, mu'tadah ghairu mumayyizah, maka hukumnya adalah dirujuk kepada adatnya daripada segi kadar dan daripada segi waktu. Maka ada beberapa furuk berkaitan dengannya. Baca bab baca kisim nombor apa? Kisim nombor 4. Padam. Baca. Qadran wa waqtan. Nak baca yang tu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana. Maksud apa? Qadran wa waqtan. Tak tahu setiap lagi ke yang lain? Ada? Mana tu? Lagi rasa apa? Mana apa? Kan saya suruh betul semua orang betul setiap. Tak. Satu orang. Nak kena suruh. Mana boleh tahu? Semua betul state. Baca.
La ilaha illallah. Ya Allah. Bagi buku. Empat juga ada empat. Mustahadah, mu'tada, mumayyizah. Di mustahadah, mu'tada, ghairu mumayyizah, zakirah. 9 33 D. Mustahadah, mu'tada, ghairu mumayyizah, zakirah, mu'adatuha, qadran wa waqtan. Artinya seorang wanita yang sudah pernah haid dan suci, kemudian dia terjangkit istihadah dan tidak dapat Mempunyai pengalaman walaupun sekali haid dan suci, lalu dia terjangkit dengan istihadah pada bulan tertentu dan tidak dapat membezakan darah yang dikeluarkan. Dalam bahasa istilah ghairu mumayyizah, antara darah kuat dengan darah lemah, iaitu tidak mencukupi syarat-syarat tamyiz yang 4. atau dia dapat membezakan tetapi tidak memenuhi 4 syarat, dan dia ingat tentang lamanya dan bulan Dalam masa yang sama dia mengingati adatnya daripada segi bila dan berapa. Kedua-duanya dia ingat dengan baik. Seterusnya, Adapun hukumnya tentang lamanya haid dan bulannya haid disamakan dengan kebiasaan. jadi untuk perempuan ini kita tidak dapat menggunakan kaedah tamyiz. Kita berpindah kepada kaedah yang kedua, iaitu adat. Maka kiraan hari haid dan sucinya mengikut adat sebelumnya. Sekiranya adat sebelumnya haid bermula pada tarikh tertentu, maka dalam lingkungan istihadah pun sama. Kadar tertentu, maka dalam lingkungan istihadah pun sama. Seterusnya, Kebiasaan yang dapat dijadikan pedoman. kebiasaan ataupun adat yang dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan haid dan sucinya sabit dengan sekali sahaja menurut pendapat yang muktamad. Tidak perlu berulang. Seterusnya, contoh. Bulan pertama Ya, ini yang senang punya, dia yang basic untuk masalah ni. Dia banyak pecahan. Tengok dulu yang asas. Bulan pertama dia haid 5 hari mulai awal bulan. 5 hari mulai awal bulan. Bila awal bulan? Berapa 5 hari? Seterusnya, Dia suci selama 25 hari. maknanya daur dia adalah 5.25. 5.25. Lalu Kemudian mulai bulan kedua dia terjangkit dengan istihadah, maka 5 hari haid dan 25 hari dihukum sebagai suci. Seterusnya, dengan mengeluarkan darah yang tidak dapat dibezakan antara darah kuat dan dengan darah lemah. atau dapat dibezakan tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Seterusnya, Maka untuk setiap bulannya yang disebut
yang disebutkan istihabah 25 hari berikutnya. Tetapi disamakan dengan pada bulan kedua dia belum jangka lagi dia akan kena istihadah. Sebab itu dia akan tunggu darah dia sampai 15 hari. Selepas 15 hari darah masih keluar, barulah dia mengetahui bahawasanya pada bulan tersebut dia dijangkiti istihadah. Oleh kerana dia mempunyai adat yang tertentu, maka apa? Maka kita kata dia wajib qada semayang selama 10 hari. Faham? Dia wajib qada semayang selama 10 hari. Kerana pada bulan tersebut, untuk kali pertama dijangkiti istihadah, seperti mana kaedah biasa, bulan pertama dia akan, hukum dia, anggap dia adalah normal. Mana tahu akan lajak sampai lebih daripada 15 hari, sehingga sebulan. Setelah melebihi 15 hari, ternyata dia istihadah. Kemudian darah dia pula tidak mencukupi, memenuhi syarat apa? Syarat mumayyizah. Kembalikan kepada adat. Adat yang dia ingat adalah 5 dan 25. Maka ternyata 10 hari yang dia telah tidak semayang itu hukumnya adalah suci. Maka dia perlu mandi hari ke-16. Dia qada puasa, dia qada semayang selama 10 hari. Dan dia qada puasa, tak apalah, puasa penuh 15 hari. Faham kan? Pada bulan ketiga, setelah berlalu 5 hari, terus dia mandi. Faham? Dia tak perlu tunggu sehingga 15 hari. Dengan andaian pada bulan ketiga dia juga akan dijangkiti dengan istihadah. Tiba-tiba sebelum melebihi 15 hari darah dia berhenti. Rupa-rupanya tahun ketiga, bulan ketiga dia tidak kena istihadah. Faham? Maka kalau dia ada puasa, maka puasa dia tidak sah. Faham tak? Dalam tempoh 15 hari tersebut. Sebab ternyata bulan tersebut, kesemua 15 hari itu dihukum sebagai haid, kerana tidak berlaku istihadah. Jadi hari kelima dia dah, lepas berlalu hari kelima dia dah mandi, memakai adat sebelum ini. Kalau darah pada bulan ketiga juga istihadah, maka betul lah. Kalau tidak, maka kalau dia ada puasa tidak sah. Seterusnya, dan jika kebiasaannya berubah, maka disyaratkan 2 kali berturan. Dalam kitab irsyad digunakan perkataan tanaqul. Kalau yang surah pertama ni surah yang basic, asas. Dia punya adat dia konsisten. 5-25. Bagaimana pula kalau si fulanah ni adat dia berubah-ubah. 5-25, 7-23, 8-22. Dia berubah-ubah. Jadi berubah-ubah. Bila adat dia berubah-ubah, dia perlu melihat adat yang mana satu. Dia dah haid dah 2 tahun dah. Dalam masa 12 tahun, 24 tahun, dalam masa 24 bulan berubah-ubah. Maka kita akan mengikut adat mana? Kalau adat yang berubah-ubah itu tidak berulang, dia ada 2 pecahan. Adat yang berubah dan berulang, mana dia buat pusingan. Adat yang berubah yang belum ada pusingan. Contohnya adat dia baru haid 3 bulan. 5-25, 7-23, 8-22. Bulan keempat dia kena istihadah. Faham? Baca. Maka disyaratkan 2 kali putaran. 2 kali putaran. Dia 2 syarat tu. Syaratnya 2 kali putaran. 2 kali, sekali lah maknanya.
dua kali putaran yang sama. Apa dia panggil? Muttasiq. Dua kali putaran yang mana? Sama. Barulah kita akan ambil iktibar putaran itu. Baca. dengan urutan yang tetap Faham? Dengan urutan yang tetap, muttasiq. Seterusnya. dan ingat pada urutannya. Dan dia ingat pula urutan dia. Faham tak? Apa faham lah? Contohnya apa? Lagi? Contoh, bulan pertama dia haid 3 hari. Bulan kedua dia haid Hafal 3 hari. surah dan jawapan. Dia belum bagi jawapan ni. Dia bagi surah. Faham? Baca. Tulis. Bulan pertama dia haid 3 hari. Bulan pertama dia haid 3. Maksudnya tulis 3:27. 3:27. 3:27. Sebelah. Buat ni. 3:27. Lagi? Bulan kedua dia haid 5 hari. 5:25. Lagi? Bulan ketiga dia haid 7 hari. 7:23. Bulan keempat 3 hari. 3:23. 3:27. 5:25. 7:23. Bulan kelima haid 5 hari. 5:25. 7:23. Maknanya dia telah haid selama 6 bulan. Bulan ke-7 dia dijangkiti dengan istihadah. Faham? Baca. Kemudian bulan ke-7 dia mulai terjangkit dengan istihadah. Bulan ke-7 dia terjangkit dengan istihadah. Di sini kita perlukan kaedah untuk menentukan adat yang mana dia perlu ambil. Kaedah dia, kalau adat itu berlakunya tanakul, berubah, maka kita akan menghukum wanita itu mengikut urutan adat dengan 2 syarat, dengan 3 syarat. Pertama, adat yang berubah itu membuat satu pusingan. Syarat yang kedua, dalam pusingan yang pertama itu, dalam pusingan yang pertama lah, pusingan pertama, pusingan kedua urutannya sama macam pusingan pertama. Dan syarat nombor 3, dia mengingati urutan tersebut. Faham tak? Pusingan berulang, dia telah berulang haid itu. Maknanya bulan keempat haid datang sama macam bulan pertama. Faham? Itu masuk pusingan lah tu. Dan urutan bulan-bulan berikutnya sama, konsisten. Muttasiq dalam bahasa kitabnya. Sama, konsisten. Maknanya bulan keempat sama macam bulan pertama, bulan ke-5 sama macam bulan kedua, bulan ke-6 sama macam bulan ketiga. Urutan dia sama. Dan perempuan ini pula diingat urutan. Setelah cukup 3 syarat ini, bagaimana kita hukum untuk perempuan ini untuk bulan ke-7 dan seterusnya? Mengikut urutan. Bulan ke-7 seperti bulan pertama, iaitu kita akan hukum 3 hari haid, 27 hari suci. Bulan ke-8 seperti bulan kedua, 5:25. Bulan ke-9 seperti bulan ketiga, 3:27. Faham? 3 syarat. Faham? Kalau tidak cukup 3 syarat, hukum dia lain pula. Baca. Kemudian bulan ke-7 dia mulai terjangkit dengan istihadah sampai beberapa bulan dengan mengeluarkan darah dan semua sifatnya sama. Ya, ini ghairu maizah.
Kemudian dapat membezakan antara darah kuat dengan darah lemah, Allahumma salli ala sayyidina. tapi tidak memenuhi 4 syarat memayizah. Terus. Dia membezakan darah di atas, dan dia ingat pada urutan haidnya untuk setiap bulannya. Maka bulan ke-7 yang disebutkan haid 3 hari, bulan ke-8 yang disebut haid 5 hari, dan bulan ke-9 disebut haid 7 hari. Terus. Bulan ke Begitulah seterusnya. yang disebutkan 3 hari haidnya, dan bulan ke-11 yang disebut haidnya 5 hari, dan bulan ke-12 yang disebut haidnya 7 hari. Dan untuk bulan-bulan selanjutnya, Begitulah pusingannya. Seterusnya. dan jika urutannya tetap tetapi dia lupa pada Ah, urutannya, tengok. Dia nak pergi pula kepada surah yang tak cukup syarat. Berpusing, membuat satu pusingan. Ada urutan yang sama. Dia ingat haid dia dah pusing sekali. Urutan sama tapi dia tak ingat urutan. Yang dia ingat dalam 3 kali haid tu, dia ingat ada 3:27, 5:25, 7:23. Cuma dia tak ingat yang mana nombor 1, yang mana nombor 2, yang nombor 3. Ni surah ni dia ingat kadar tu. Cuma dia tak ingat pusingan, urutan pusingan. Tapi dia ingat 3, ada 3, ada 5, ada 7. Untuk surah ni bagaimana pula perempuan ni perlu buat? maka dia diwajibkan mandi tiap sehabis sehari yang sudah-sudah. Apa dia? Maka dia diwajibkan mandi tiap sehabis hari haid yang sudah-sudah. Maksud dia ni lepas hari ke-3 mandi, lepas hari ke-5 mandi. Untuk bulan yang ke-7 tu, yang dia lupa tu, hari ke-3 mandi, hari ke-7, hari ke-5 mandi, hari ke-7 mandi. Dia buat hari 1 sampai hari ke-3 dia ni haid dengan yakin. Hari ke-3, hari ke-4 sampai hari ke-7 dia berada dalam situasi ihtiyat. Faham? Lagi? Contoh. Bulan pertama haid 3 hari, bulan kedua haid 5 hari, bulan ketiga haid 7 hari, bulan keempat haid 3 hari, bulan kelima haid 5 hari, bulan keenam haid 7 hari. Kemudian bulan ke-7 dia mulai terjangkit 55 kan habis kelas ke 50. Lagi? sampai beberapa bulan dengan mengeluarkan darah yang semua sifatnya sama, atau dapat dibezakan antara darah kuat dan darah lemah, tetapi tidak memenuhi 4 syarat memayizah. Lagi? Dan dia lupa tepat lamanya haid bulan pertama dan bulan-bulan selanjutnya. Apakah tepat yang 3 hari atau 5 hari, atau Dia lupa urutan lah. Dia ingat hari, lupa urutan. Lagi? maka dia setiap bulan diwajibkan mandi 3 kali. 3 kali kena mandi. Lepas berlalu hari ke-3 mandi, berlalu hari ke-5 mandi, berlalu hari ke-7 mandi. Lagi? Dan dia dalam waktu antara mandi pertama dengan mandi terakhir, Mandi pertama dengan mandi terakhir dia mengambil sikap ihtiyat. selalu diwajibkan berhati-hati. Faham? Berhati-hati ihtiyat lah. Maknanya dia kita pakai simbol yang sama. Hari pertama sampai hari ketiga HQ, haid yakin. Hari keempat sampai hari ketujuh ihtimal. Faham? Jadi bila dia ihtimal maknanya ihtiyat. Bila ihtiyat seperti biasalah. Dalam bab jima' seperti orang haid, dalam bab ibadat seperti orang suci, dalam bab satu Quran seperti orang haid. Seterusnya Maksudnya dia diwajibkan solat dan lain sebagainya. 1 sampai 3 tak wajib solat, tapi 4 sampai 7 wajib solat. Lagi? Seperti orang yang suci dan diharamkan menuntut Al-Quran dan lain-lain. Seperti Ihtiyat seperti mana yang ma'ruf. Sama je, tak ada beza. Kemudian dan jika urutannya tidak tetap dan habis. Yang ini tidak cukup syarat nombor 3. Ingat tak 3 syarat tadi? Iaitu dia lupa urutan. Kan syarat nombor 3 ingat urutan.
Apa lagi syarat dia tak cukup? Dia tak cukup syarat apa? Nombor 2. Maknanya haid dia tu buat pusingan. Tapi bila dia pusing kali kedua, dia tak ikut urutan macam pertama. Maksudnya bulan keempat dia jadi 5.25. Bulan kelima 3.27. Bulan terakhir 7.23. Jadi sebahagian tu tak ikut urutan. Maknanya tak cukup syarat nombor 2, iaitu dia berpusing dan ikut urutan muttasiq. Maka untuk ni senang je hukum ni. Ini surah. Hukum ni apa? Dia nak pilih adat yang mana? Dia pilih adat yang paling akhir. Faham? Dia akan pilih apa? Bulan ke-7 tu dia pilih adat paling akhir sebelum bulan yang dia kena istihadah. Maknanya bulan lepas, sebelum bulan ni dia kena istihadah, bulan lepas adat dia macam mana? Maka dia pakai adat tu sahaja, sudah memadai. Senang lah. Dia panggil dalam bahasa fiqahnya dia panggil matluul istihadah. Apa? Matluul istihadah. Matluul istihadah adalah merujuk kepada bulan yang bulan istihadah mengiringinya, datang selepasnya, ataupun bahasa mudah lagi, bulan sebelum bulan istihadah. Dia pakai yang tu je lah. Bulan terakhir berapa dia punya pusingan macam mana, dia pakai yang tu. Wallahu alam. Tapi kadang ada masalah juga. Dia lupa bulan terakhir tu apa. Sepatutnya pakai yang bulan terakhir punya kan. Macam mana pula kalau dia lupa? Dia pasti tak ikut urutan, tapi dia tak ingat yang terakhir tu apa. Lemah ingatan. Bukan.